Tapi agak panjang lah Ibrah kisah apa itu? Saya dah tengok dah tadi. Pasal panjang. Ibrah kisah orang yang terakhir berhijrah ke Madinah. Terakhir. Okey, saya serahkan kepada Dr. Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada semua hadirin tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maaf ya, jam tu betul ke salah? Lewat 5 minit. Lewat. Cepat. Cepat 5 minit. Cepat 5 minit. Kita akan tamat jam berapa? 1:30. Okey. Tambah sekali saya mohon maaf sedikit kelewatan sebab naik kereta. Standard lah, jam. Kedua, Ustaz jarang sekali, bahkan tak pernah pun Ustaz datang kuliah dengan baju lengan pendek. Selalunya Ustaz pakai baju lengan panjang. Hari ini dalam perkiraan Ustaz hanya masuk ke pejabat dan buat kerja dalam pejabat. Tiba-tiba dapat satu alam mengatakan ada kuliah. Wah, kuk-kuk semua dah basuh. Nak raya kan? Jadi satu pun tak ada kat pejabat. Jadi Ustaz kurang selesa sikit. Tapi handsome. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Berkenaan dengan tajuk yang terakhir berhijrah ke Madinah, Ustaz timbang-timbang dia akan ditangguh pada masa akan datang. Biarlah bicara hari ini terfokus pada sisa-sisa terakhir untuk kita sambut Lailatul Qadar pada malam esok. Okey. Boleh kan? Boleh insya-Allah. Boleh tak boleh pun saya pegang mikrofon. Redor ya. Inilah kelebihan mereka yang berada di tempat cemen. Seluruh saja. Hadirin sekalian. Baik, Ustaz akan bahas dua perkara. Pertama, kelebihan Lailatul Qadar. Kedua, macam mana kita nak trace bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Ustaz akan ambil yang kedua terlebih dahulu. Satu persoalan yang sering diutarakan, bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Pada dasarnya tidak ada nas yang bersifat mu'tamad bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Sebaliknya Allah tinggalkan ia sebagai spekulasi dengan harapan kita beribadah sebaik mungkin dari awal sampai akhir Ramadan. Pun begitu, Allah Azza wa Jalla sifatnya Ar-Rahman yang Maha Penyantun tetap meraih kita sebagai insan yang lemah. Maka di sana ada 3 tahap yang boleh kita amati tata cara untuk mengetahui bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Tahap pertama merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, taharrau Lailatul Qadar fil 'ashril awakhir min Ramadan. Bermaksud carilah peluang untuk mendapat kelebihan beribadah pada malam Al-Qadar yang berlaku di 10 akhir Ramadan. Hadis ini mengkhususkan bahawa insya-Allah Lailatul Qadar berlaku di 10 akhir Ramadan. Mungkin tuan-puan timbulkan soalan, Dr. Azhar, ialah takkanlah kami nak qiyamul lail setiap malam 10 akhir Ramadan. Jangan kata nak qiyamul lail, nak buat tarawih 8 rakaat ni pun puas mucat rasanya. Timbang. Bilalah awtiru wa majidu wa azim. Nak mula witir. Habis tu boleh tak beri kepada saya fokus yang lebih
spesifikkan dia lebih kecil. Sebab berat 10 malam nak mengisi setiap malam qiyamul lail. Ulama terus membantu kita. Akhirnya mereka bertemu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha witrun yuhibbul witr. Bermaksud Allah itu witir dan Allah suka perkara witir. Dalam banyak-banyak maksud witir ialah ganjil. Artinya apa? Ayo keluarkan malam-malam ganjil yang ada di 10 akhir Ramadan. Pastinya malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. So kita ada 5 malam untuk kita fokus. Gandakan ibadah banding dengan ketika yang lain. Ya, tuan-tuan timbulkan soalan, Ustaz, 5 malam pun berat ni. Berat. Maklum sajalah akhir Ramadan, Jalan Tar belum tawaf. Mana lagi? Giant, Mid Valley belum sahih, belum melontar. Habis tu Ustaz, boleh tak claim kepada saya fokus untuk 1 malam je saya beribadah. Saya fokus 1 malam, hidup mati inilah untuk qadar aku. Tu dia. Ini standard cari gali has kan? Tak nak banyak-banyak beribadah. Hadirin sekalian, ulama terus membantu kita. Akhir sekali mereka menganalisis, bertemulah dengan satu kaedah yang berbunyi al-manhaj al-ihsa'i fil Quranil Karim. Memang tak tahu makna pun. Saya terjemahkan dalam bahasa Malaysia, maknanya metodologi kuantitatif dalam mengambil pengiktibaran daripada Al-Quran. Kita yakin dan percaya Al-Quran mukjizat. Semua yang ada pada Al-Quran pengajaran. Konten dia pengajaran, susun atur bahasa pengajaran, rima di akhir ayat pengajaran, termasuklah huruf demi huruf, suku kata demi suku kata yang ada pada Al-Quran, semuanya ada signifikan tersendiri. Jadi para ulama akhir sekali mereka menganalisis pada surah Al-Qadar. Surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, satu-satunya surah yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Macam mana cara mereka trace kuantitatif yang ada di situ? Pertama, membilang berapakah huruf hijaiyah yang ada pada perkataan Lailatul Qadar. Berapa ya? Wahai ulama-ulama sekalian. Nak buka. Buka buku dulu. Tak payah buka, lambat. Ni. Lailatu, lam ya lam ta, 4. Al-Qadar, alif lam qaf dal ra, 5. 9 keseluruhannya. Artinya perkataan Lailatul Qadar adalah gabungan 9 huruf hijaiyah. Dalam surah Al-Qadar, berapa kali ke Allah Azza wa Jalla mengulangi perkataan Lailatul Qadar? Berat soalan ini. Komak. Berapa tuan? 3. Jom kita reconfirm balik. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahri. Ada lagi tak? Kalau ada lagi, itu namanya mazhab Ayah Pin. Salah tu. Maknanya dalam surah Al-Qadar 3 kali diulang perkataan Lailatul Qadar. Sekali sebut 9 huruf, 3 kali sebut 3 kali 9 bersamaan dengan 27. Baik. Dan 27 ni angka kuantitatif. Ada dilalah, ada petunjuk yang tersendiri. Justru para ulama dengan penuh tawaduk, setengah di kalangan mereka berijtihad,
insya-Allah Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan. Baik, mungkin tuan-puan timbulkan argumentasi tersendiri. Ustaz, kebetulan biasalah kita kan pembangkang, bangkang saja. Ingat ya, 26 bilion. Okey. Tak apa. Kalaulah kita kata kita nak bangkang. Tadi kiraan dalam bentuk huruf. Sekarang kita akan buat kiraan dalam bentuk al-maqati'. Itu maksudnya. Allah, apa benda tu? Bukan Jawa, yang Arab. Di sini ramai kepala yang licin memang ada kelab di sini. Tolong register nama Ustaz Soleh. Boleh. Tak payah masuk je ke tujuannya tu. Nah, hidup jangan stres ya. Hidup jangan stres. Kena enjoy. Ustaz buat program parenting. Tanya, kakak bila kakak akan bahagia? Oh, kakak akan bahagia bila anak kakak sudah bekerja. Kemudian dia bagi duit RM500 sebulan. Ada 4 orang anak, RM2,000 sebulan. Wah, kakak bahagia. Tanya lagi, anak kakak yang sudah berapa tahun? 8 tahun. Kerja 2. Bermakna nak tunggu bekerja tu hidupnya harus menderita tu. Salah tu perkiraan. Sekarang kita kena bahagia. Biarpun kepala kita kita di mana tadi? Okey. Al-maqati'. Tengok pandai kan. Al-maqati'. Baik. Al-maqati' maknanya suku kata. Tadi huruf, sekarang suku kata. Saya makan nasi. Itu 3 suku kata. Dalam surah Al-Qadar, berapakah suku kata yang ada di dalamnya sehingga membentuk keseluruhan surah Al-Qadar? Wah, ini kena bereksersis semua ni. Enak apa enak? Kenapa jauh lagi sangat? Okey, inna anzalnahu fi sehingga akhirnya. Lambat nak bilang, kita nak biasa dah. Ustaz tu sebagai jawapan. Juga ada sebanyak 27 suku kata. Masya-Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Artinya surah Al-Qadar kita tebuk pada angle huruf, resultnya 27, tebuk pada suku kata juga 27. Maka ulama menyambut, ini bukannya datang secara spontan dan sia-sia. Allahumma illa durusun wa ibar. Malaikat di sana adanya pengajaran. Justru sebahagian di kalangan mereka berijtihad. Insya-Allah Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan. Baik. Apa stand kita dalam hal ini? Pada dasarnya kita akan beribadah sebaik mungkin dari awal sampai akhir Ramadan. Itu dasarnya. Tunggu lagi, kita juga terbatas kemampuan. Tak mampu nak all out semaksimal mungkin di setiap malam. Maka biarlah kita bertatih. Bertatih macam mana? Okey, bila masuk di 10 akhir Ramadan, kita more fokus. Ibadat kita lipat gandakan. Di 10 akhir Ramadan, bila bertemu dengan malam-malam ganjil, kita akan lebihkan fokus kita dalam beribadah. And then, bila masuk ke malam ke-27 Ramadan, itu climax. Kita all out habis-habisan beribadah pada hari dan malam tersebut. Siangnya dengan puasa, dengan i'tikaf, dengan sedekah, malamnya dengan qiyamul lail, dengan tarawih, lebih daripada yang lain. Nah, supaya kita ada fokus dalam beribadah. Baik. Tahun ini malam ke-7 Ramadan bila? Malam 1. Malam esok lah, jauh bunyi tu.
Malam esok, hari Jumaat malam Sabtu. Cantik kan? Hari Jumaat Sayyidul Ayyam dan malamnya. Hadirin sekalian, apa yang Ustaz bentang ini bukannya teori semata-mata, tetapi hal ini telah pun dipraktis secara meluas, khasnya di Timur Tengah yang mana mereka bergerak dengan manhaj ijtihad seumpama ini. Contoh, pengalaman Ustaz masa belajar di Jordan, dan itulah rakan-rakan yang buat di Syria dan di Mesir. Bila masuk malam ke-27 Ramadan, fokus mereka sangat luar biasa. Tahun pertama Ustaz datang ke Jordan, rumah Ustaz kebetulannya dekat dengan Masjid Abdul Rahman bin Auf di Suaidah. Selepas asar tu, kita di tingkat 3 tengok orang mulai berbondong-bondong datang ke masjid. Luar biasa. Kehadirannya jauh lebih ramai daripada solat Jumaat dan solat Hari Raya. Semua pergi. Lelaki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, PAS, UMNO, semua pergi. Tu dia faham sikit kuliah ni. Oh, 2 rakaman. Bahaya ni. Okey. Ada yang pergi bawa tilam. Ada yang pergi bawa buayan. Ada yang pergi bawa dapur kecil. Kita ke atas terpinga-pinga. Apa benda mereka buat? Bila kita pergi maghrib, nak buka puasa sana baru tahu. Rupa-rupanya mereka ada marathon ibadah. Daripada maghrib sampai ke subuh. Package ibadahnya sangat hebat. Dibuat bermula dengan berbuka puasa beramai-ramai, penuh satu masjid, kemudian solat maghrib, kemudian rehat, kemudian solat isyak, kemudian solat tarawih. Kalau boleh malam esok jangan buat 8, buat 20. Asyik mempertahankan kelapangan saja. Buat 20, special. Tamat 20 rakaat, mereka sambung program non-stop sampai ke subuh. Macam mana package ibadah yang mereka buat? Mereka buat qiyamul lail 4 rakaat, rehat setengah jam. Qiyamul lail 4 rakaat, rehat setengah jam. Qiyamul lail 4 rakaat, rehat setengah jam sampai ke bersahur, sampai ke solat subuh. Kata je 4 rakaat tapi bacaannya panjang-panjang. 3-4 muka surat 1 rakaat. Tamat qiyamul lail, kemudian rehat. Kata je rehat tapi penuh dengan pengisian. Rehat pertama tadarus Quran. Rehat kedua muhasabah diri. Rehat ketiga zikir munajat. Rehat keempat tu dia ceramah kerohanian. Jadi jemaah tu sentiasa memenuhi ruang yang ada. Habis tu kalau penat, kena take file, kan bawa tilam bantal, rehat sekejap. Ni yang bawa kanak-kanak mengek kecil ni, buayan ada, buat je lah. Rasa penat nak minum syai. Arab kan suka minum syai. Syai tu apa? Teh. Faham bahasa Arab semua ya? Teh. Jadi guna dapur kecil minum. Pendek kata mereka berpesta ibadah pada malam tersebut. Berpesta ibadah sampai ke pagi. Dan kata-kata puas hati. Banner-banner yang naik di sekitar kawasan residensi itu apa dia? Ahlan wa sahlan ya Jibril. Ahlan wa sahlan ya Lailatul Qadar. Selamat datang itu Qadar. Selamat datang Jibril. Sebelumnya apa? Sebelumnya banner selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Tak, yang ni tak. Mereka replay dengan yang lain, tukar, fokus supaya ada motivasi yang lebih. Masya Allah, sesuatu yang sangat unik. Sesuatu yang sangat unik. Nah, mungkin tuan-tuan timbul soalan, Ustaz, katakanlah saya ni all out malam esok. Beribadat, cari mana masjid, mana surah, dan memang duduk kat situ iktikaf, qiyamul lail, tahajud daripada malam sampai ke subuh. Tiba-tiba di sisi Allah takdirnya malam itu bukan malam tu qadar. Macam mana Ustaz? Macam mana macam tu? Ustaz nak kata apa? Itu namanya ijtihad kan? Ijtihad. Pun begitu harus diingat. Ijtihad kalau salah 1 markah. Kalau betul 2 markah. Nak kata defisit langsung tak berlaku. Tapi ingat, kalau betul lah ijtihad ulama dan memang kita mengisi all out habis-habisan, pendek kata kilas pahala lah kita malam tu nya.
So kita ni kena ada buah makan di perasan. Makan di perasan lah kamu 27 Ramadan. Ya tak apa, makan di perasan. Jadi sarana ustaz, kita kuliah ni bukan sekadar nak dengar halwa tinggal tak, tapi lebih penting ada action, ada react selepas daripada itu. Biar ada agenda bertindak. Justru teori yang kita belajar sekarang ini hendaklah ditutup handphone apabila berbunyi. Hidup jangan stres. Enjoy. Okey. Jadi tolonglah isi-isi manalah surah masjid ni yang buat qiyamul lail yang lebih awal. Kalau pukul 2 lah kita pergi, dan kita make sure biar satu family. Okey, bincang dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan menantu, dengan ipar, dengan besan, dengan madu. Kalau ada. Untuk kita all out pada malam tersebut, kita bertandang dan kita bermukim di suada masjid. Sebab percayalah, kita nak buat setahun setiap malam tak mampu. Nak buat setiap bulan pun tak mampu. Sekali dalam setahun pun tak mampu. Cak ayam suruh. Betul kan? Betul. Nah, jadi insya-Allah letak satu azam yang tinggi malam esok. Itu sebab Ustaz kata, Ustaz nak minta excuse tajuk hijrah tersebut sebab Ustaz nak fokus supaya tuan-puan ada motivasi. Letak dalam kalender hidup, malam esok ialah malam pesta ibadah, dan letak azam yang tinggi, aku akan all out insya-Allah beribadat semaksimal mungkin bermula pada hari dan malam esok. Sesiapa yang tidak sebut insya-Allah, tanda sakratul maut sudah hampir. InsyaAllah. Ulang sekali lagi. InsyaAllah. Malam esok kita akan fokus ibadat kita semaksimal mungkin. InsyaAllah. Oh, kena ukur dulu. Ada motivasi. Dah sebut dalam hati tadi. Ya, tak nak dalam hati sebab kita ada lisan boleh bertutur. Nah, nanti kufur nikmat ya. Nah, jangan malu kan kufur rangkaian botak kita. Dah boleh jadi presiden dah ni. Sampai dia presiden. Ustaz. Okey, baik. Jadi sekarang sudah ada motivasi. Tunggu lagi. Yang kita diminta beria sangat beribadah pada malam Al-Qadar. Nak cari apa? Nak cari apa? Okey, nak cari apa ni lah kita akan bahas. Sekarang barulah masuk tajuk ceramah Ustaz. Tadi muqaddimah. InsyaAllah jam 3 kita tamat. Boleh? Hello. Tazkirah Ramadan tak boleh panjang, bid'ah. Hidup jangan apa? Jangan stres. Enjoy your life. Baik, hadirin sekalian. Apa yang kita nak cari sangat pada itu pada ni, abang-abang sadu tu dengar ya. Ustaz tidak akan melangkau jauh kecuali fokus Ustaz langsung directly kepada surah Al-Qadar. Perkara pertama ialah kelebihannya pada malam Al-Qadar, Allah Azza wa Jalla akan membuat refreshment atas qadar takdir yang selama ini sifatnya adalah muktamad. Qadar takdir kita ni telah pun ditentukan oleh Allah sejak azali. Mati Islam ke mati kufur, ahli syurga ke ahli neraka. Nah, makanan yang patut dimakan banyak mana lagi, minuman yang patut diminum banyak mana lagi, langkah yang patut melangkah banyak mana lagi, hidup dan matinya husnul khatimah atau matinya husnul khatimah, semuanya sudah pun tertera di Lauhul Mahfuz dan sifatnya mubram, muktamad. Tak bolehnya diusik. Atas Allah sifatnya ilmu segala-galanya sudah mengetahui apa yang telah, sedang dan bakal.
Tunggu lagi Allah Azza wa Jalla membuka ruang. Wahai sang hamba, qadar takdir hidup kamu tak boleh diubah. Pun begitu, aku tetap membuka ruang untuk merubah qadar takdir hidup kamu, depend kepada kamu sejauh mana beribadah, berdoa pada malam Al-Qadar. Katakanlah fulan bin fulan, Allah takdirkan matinya su'ul khatimah, buruk natijahnya. Okey. Dan ini tak boleh diubah. Tiba-tiba fulan bin fulan ini jugalah pada malam qiyamul lail dia berdoa, ya Rab, matikanlah aku husnul khatimah. Ya Rab, lapangkanlah rezeki aku. Sedangkan di sisi Allah rezekinya akan semakin sempit dan semput sampai meninggal dunia. Tapi dia berdoa, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, maka Allah akan merubah qadar takdir yang sedia ada itu bergantung kepada apa yang kita minta. Rumah tangga kita asyik berantakan saja, suami isteri pantang jumpa kelahi, pantang kelahi jumpa lagi. Rumah tangga Tom and Jerry bekerja semacam kan, berhenti seketika bila switch off TV. Wah, dan memang begitulah takdir Allah digariskan untuk kita. Rumah tangga fulan bin fulan berantakan. Tiba-tiba kita pun qiyamul lail, ya Rab, kurnialah kepadaku keluarga yang sa'adah, keluarga yang bahagia, yang bukan sekadar bahagia di dunia tapi sampai ke syurga. Cabutlah musibah yang sedang menimpa rumah tangga aku ni dan gantikan dengan harmoni, bla 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 bla. Allah mustajabkan doa kita. Allah mustajab doa kita tersebut. Oh Ustaz, tak sebut insya-Allah kan? Tak ada insya-Allahnya. Amboi, sombongnya statement. Tak sombong macam kuliah. Kenapa tak sombong? Sebab yang kata nak mustajabkan doa ni bukan Azhar Yaqub, tetapi Allah. Ayat 183 bicara tentang Ramadan. Ayat 187 penutup tentang Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Janji daripada Allah. Tutup dengan doa. Event Ramadan. Ayo doa pasrah kepadaku. Yakin dengan the power of submission melalui doa kepada Allah Azza wa Jalla. Hello. Jangan stres. Okey. Jadi rugi tak ambil peluang nak berdoa semaksimal mungkin seawal hari esok sampailah ke malamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya ialah khairum min alfi syahr. Beribadah pada malam Al-Qadar jauh lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan ataupun 83 hari 4 bulan. 83 tahun 4 bulan test je. 83 tahun 4 bulan. Hadirin sekalian, mana ada di kalangan kita yang mampu hidup 83 tahun 4 bulan? Allahumma illa kecuali sedikit saja. A'maru ummati baina 60 wa 70. Average umat Nabi Muhammad antara 6 ke 60 ke 70-an. Ni depan ustaz ni saya rasa ada yang akan mati di perayaan. Wah, extreme statement ya. Terutama sekali yang selalu tidur dalam kuliah. Selek semua. Takut tu. Nak beritahu apa dia? Nak beritahu beribadah pada malam Al-Qadar jauh lebih baik daripada beribadah sepanjang hayat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun pada malam Al-Qadar seluruh malaikat yang berada di langit mendampingi si yang beribadah pada malam Al-Qadar. Masya Allah.
seluruh para malaikat. Tuan-puan, disebut seluruh para malaikat ni ramai. Agak-agak jumlah malaikat ni berapa orang? Memang ramai, dah sebut dah ramai tadi. Soalnya kuantitatif dia, berapa angka dia? Nah, Cik Amir. Ha? Beribu lah. Beribu je? Juta. Berjuta? Sebanyak pun di lautan. Sebanyak? Itu jawapan paling selamat Sebanyak pun di lautan. Ya, kita game botak jangan kalah Tahu juga. Baik. Hadirin, memang jumlahnya ramai. Tapi kalaulah tuan-puan serius nak bilang, boleh. Ustaz akan beri panduan. Sila buka kalkulator masing-masing. Okay. Panduannya begini. Pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Azza wa Jalla jemput Nabi naik ke langit. Antara lainnya melawat Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ni adalah lokasi tempat semua para malaikat tawaf. Baitullah, tempat manusia tawaf. Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Bazar Ramadan, tempat kita semua tawaf. Tawaf, sa'i, tahallul, mabit, semua kat sini. Melontar jamrah kat sini. Pergi pukul 4, balik pukul 6. No, berjalan macam puing, balik kanan penuh. Nabi ketika melawat Al-Baitul Ma'mur, nampak sekumpulan malaikat masuk beribadah. Dan Jibril beritahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masuk ke Al-Baitul Ma'mur ini setiap hari 10,000 para malaikat. Every day 10,000 malaikat masuk dalam sana, ibadah saja. Yang kiam sampai kiamat. Yang rokok sampai kiamat. Yang doa sampai kiamat. Berapa? 10,000 semalaman. Baik. Kalau 10,000 semalaman, kita kali dengan usia alam. Berapa usia alam? Ambil sajalah guna teori Big Bang. Guna dua hipotesis mereka suruh bertemu dengan hipotesis yang lain. Melalui teori Big Bang, saintis membuat hipotesis. Wih, mana ceramah kat universiti rasa. Membuat hipotesis mereka, konon-kononnya alam ni usianya 4 bilion tahun. Based on Big Bang punya teori. 4 bilion tahun. 4 bilion ni berapa juta? 90. Ustaz tak biasa dengar, Ustaz biasa dengar 26 bilion je. Yang lambat gelap tu memang tak faham. Slow. Puasa Nah, juga. banyak makan si lemak. 4 bilion maknanya 4,000 juta kan? Baik, so 4,000 juta kali dengan 10,000. Ambil kau. Kali dengan 365 lah. Sebab dia setahun 4 bilion tahun. 4 bilion tahun. Kena kali dengan 10,000 kali dengan 365 hari. Pasal dia 10,000 malaikat sehari kan? Sehari ya betul. Kali dengan 360 lagi. 355. Berapa tuan keluar? Rasa kalau handphone tu murah mau berasap lah. Jeng. Gini lah, bahasa mudahnya gini lah. Bahasa kita ambil bahasa UPP lah. Berapa berbilion para malaikat. Itu bahasa mudah. Maknanya yang dikatakan tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat jumlahnya berapa? Berbilion para malaikat. Tapi barang diingat, itu yang hanya di Al-Baitul Ma'mur. Belum dikira lagi yang jaga bulan, bintang, matahari, planet, whatever yang lain. Tapi tak apalah, kita fokus kat situ. Justru tidak salah untuk anda menterjemahkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha,
turun berbilion-bilion, bertrilion-trilion para malaikat. Waruh diketuai oleh ruh, yakni Jibril alaihissalam. Hadirin, Jibril tidak turun ke muka bumi kecuali hanya untuk menyampaikan wahyu. Bila Nabi dan Rasul wafat, Jibril tidak turun kecuali menyelenggara daripada atas sebagai ketua bagi seluruh malaikat. Pun begitu, Jibril tetap turun sekali dalam setahun menyantuni orang yang beribadah pada malam Al-Qadar. Apa mesej? Mesej nak beritahu seseorang yang beribadah pada malam esok. Ambil motivasi di situ. Taraf anda sama seperti para nabi dan para rasul, disantuni oleh Jibril alaihissalam. Nah, Masya Allah. Baik. Mereka datang turun. Ustaz, mereka turun ni buat apa? Allah menyebut salamun hiya hatta matla'il fajar. Tugas Jibril dan seluruh para malaikat ialah berdoa kepada Allah buat kita yang beribadah. Tema doanya salamun. Salamun, salamun. Salamun maknanya, wahai Allah, berilah keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran pada diri orang ini, pada harta benda orang ini, pada anak pinak anak ini, pada makanan yang dia makan, pada minuman yang dia minum, pada pakaian yang dia pakai, pada kerja yang dia ikutinya, pada kenderaan yang dia naikinya, pada umur hayat yang ada padanya. In konten yang paling fundamental. Dalam banyak-banyak nama Allah, As-Salam. Allahumma antas salam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Kita sudah salat, Assalamualaikum kanan kiri. Kita nak bawa orang pergi umrah, kita kata, okey, sampai kat sana, jangan lupa ya doa untuk saya. Doa apa? Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran, kekayaan, kecantikan, buat diri, buat family, buat kerjaya. Makna ini perkara yang paling asas. Tiba-tiba perkara yang paling fundamental, itulah yang didoa oleh malaikat. Berapa orang? Berbilion-bilion. Diketuai oleh Jibril. Jibril ni, bukan JKK tak. Jibril. Dia kuliah ni kena habis ni, kopak. Baru faham semua. Maknanya, kalaulah kita nak simulasikan keadaan, ibarat kata, okey, apa nama siapa? Junaidi. Wahai Allah, berilah kepada saya Junaidi ni assalam, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran pada diri dia, harta benda dia, perjalanan hidup dia, seluruhnya. Mereka ni amin, amin, amin. Masya Allah. Nak apa lagi lebih hebat daripada ini? Tak payahlah kita ambil cerita ni. Kita ambil cerita biasa saja. Katakanlah okey, baliklah kawan kita yang pergi umrah. Dia berjumpa dengan Cik Junaidi. Dia kata, malam tadi aku tarawih terakhir di Masjidil Haram. Imam Sudais ada makmum 1 juta. Ketika witir, Imam Sudais berdoa, wahai Allah, berilah keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kekayaan, kecantikan, kemakmuran pada saudara Junaidi, pada diri dia, keluarga dia, harta benda dia, dunia dia, akhirat dia. Amin, amin, amin 1 juta. Apa perasaan saudara? Pendek kata, kenyang tak berbuka. Kenyang, puas hati. Kenapa? Tak kalah dalam 1 juta tidak ada seorang pun yang Allah makbulkan doanya. Nah, sekarang bukan 1 juta, bertrilion. Sekarang bukan manusia, malaikat. Bukan calon-calon malaikat, Jibril. Masya Allah. Baik, tak habis lagi tu. Ni malaikat doa lama mana? 1 minit ke? 10 minit ke? Tak. Hatta matla'il fajar. Daripada maghrib sampai ke subuh. Daripada maghrib sampai ke subuh. Sekitar 8 hingga 10 jam. Tuan-tuan biasa buat tak ada selamat? Biasa kan? Jemput imam kan? Buat doa selamat. Lalu mana imam tu baca doa tu kita? Ambil hak paling warak dua barqah. Itu dia. Paling warak 5 minit. 15 minit lah paling maksimum.
Tu dia berdoa lama 15 minit. Puas kita golek-golek kita. Bangun duduk. Sudah. Amin ya rabbal alamin. Puas hatinya jumpa Ustaz Azhar. Dia kalau datang berdoa 15 minit. Puas hati kita sembelih kambing kan. Ustaz, itu yang si minyak kalau si lemak 10 minit tu. 10 minit kan? Oh, itu ya. Kalau kopi ya? Dia macam kunut pendek. Ini bukannya 10-15 minit, ini 8 jam. 8 jam. Amin. Jibril sebagai ketuanya. Subhanallah. Nak apa lagi lebih hebat daripada itu? Puas hati hidup. Justru pada sisa yang ada ini, malam esok, jangan ada di kalangan kita yang terkecuali. Allahumma illa, pastikan anda terlibat dalam projek mega yang ada di hadapan kita ini. Sesiapa yang tak sebut insya-Allah. Lah. Sangat menyampah tu. Mana semua? Bertanya. Geram. Tak, percayalah. Allah sebenarnya bukan loket dengan kita, bukan berkira sangat. Allah boleh beri sesuka Allah je. Allah nak kita sikit saja beri fokus kepada dia. Jadi itulah dia kira-kiranya tuan-puan yang saya nak bincang pada hari ini, dengan harapan kita dengan saki-baki yang ada ini jangan sia-siakan. Fokus kita adalah malam esok, insya-Allah. So, pada itulah. Cukup. Buka soal jawab dalam 2-3 soalan. Ya ke? Ini kata bid'ah. Okey, baiklah. Saya buka pada Q&A. Ustaz, saya ada satu soalan, Ustaz. Silakan. Setengah negeri macam di Australia atau Jemaah, kadang dia punya waktu hari pertama tu tak sama dengan Malaysia. So macam ni kita nak tarifkan 27, malam 27. Okey. Katakanlah malam 27 tu berbeza. Mekah, Malaysia. Mungkin Malaysia malam, mungkin Mekah malam 27-nya malam ni. Kita di Malaysia malam esok. So macam mana kita perkiraan? Siang, malam, kira campur tolak. Wah, malam di Mekah pukul 12.30 hari, di Malaysia. So kita akan tahajud 12.30 hari. Hadirin, jawapan mudah senang saja. Itulah kaedah falak menyebut at-tawqitul mahalli. Perkiraan hukum ambil waktu setempat. Kita buka puasa apakah sama dengan Makkah Madinah? Tak sama kan? Tak sama. Apakah kita kena berbuka puasa ikut waktu Mekah? Tak. Kita akan mengikut waktu tempatan. Jangan kata Malaysia Mekah. Apakah sama dengan KL dengan Seremban? Selisih kan 2-3 minit. Kita kena ikut di waktu tempat kita berada padanya. Nah, itu dari segi hukum. Dari segi logiknya pula, kita kena faham dari segi peredaran galaksi. Contoh macam mana ya? Okey, contohnya begini. Katakan ini bumi. Okey, bumi. Bumi berpusing kan? Berpusing pusing macam mana bumi? Begini ke begini? Begini kan? Kalau begini tergulinglah kitanya. Okey, begini. Okey, katakanlah ini rombongan Datuk Qadan. Itu dia. Ekstrim punya contoh. Okey. Tanazzalul malaikatu waruh ni. Okey. Turun. Katakanlah kelingking ni Mekah, ibu jari ini ialah Malaysia. Okey. Datang. Kenalah Mekah ni. Datuk Qadan. Bumi berpusing. Krek. Berlalulah Mekah, maka datanglah Malaysia. Bermakna Qadar yang sama. Peredaran tu berbeza. So maknanya kita ikutlah waktu tempatan kita.
Itu bagi zon masa berbeza. Kalau lah macam kita dengan Thailand, zon masa yang sama. Cuma mungkin dia orang start lambat 1 hari. So 27 dia Sama jawapannya. At-tauqitul mahalli. Cuma kena 2 kali letak kata, pergilah ke Thailand, datang sini. Dekat sikit. Ya, sudah. Ustaz, berkenaan ijtihad ulama ni yang manhaj yang Ustaz sebut tadi 27 tu kemungkinan Lailatul Qadar. Adakah ulama juga buat validation dengan petanda fizikal Lailatul Qadar selepas 27? Contohnya yang saya dengar disebabkan tanazalul malaikatul ruh ni, berduyun-duyun turunnya malaikat berlapis-lapis sehingga hari keesokannya dia redup. Jadi dari segi validation ni, ada ke ulama buat kajian yang sesungguhnya hari ke-28 tu berlaku ciri-ciri fizikal macam ni? Okey. Ustaz akan tanya balik, nak ciri apa? Nak ciri apa? Okey, baik. Tajuknya panjang, kalau sebut pendek tak habis. Tak apalah. Memang tak dinafikan di sana adanya ciri-ciri fizikal. Tapi semua ciri fizikal itu berlaku selepas Lailatul Qadar datang, maknanya keesokannya. Ada ciri-ciri yang muktamad merujuk kepada hadis-hadis Nabi, dan ada ciri-ciri sensasi yang hanya direka cipta oleh orang-orang Melayu. Okey, Lailatul Qadar turun, tandanya air menjadi beku. Memang tanpa ais di atas beku. Okey, Lailatul Qadar datang, tanda pokok sujud, pokok tumbang. Memang. Itu semua adalah spekulasi yang sengaja kita ciptakan. Yang jelas Nabi sebut tanda Lailatul Qadar ialah keesokannya matahari la hara wala dara. Tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Matahari itu malu-malu nak keluar. Tenang, bening. Dan ada lagi ciri-ciri seumpama itu. Nah, itu yang disebut secara nas oleh Nabi. Tanpa kita menafikan di sana ada miracle yang tertentu, anugerah yang Allah berikan. Mungkin dia bertemu secara langsung dengan malaikat ke apa ke. Tapi itu gifted yang tak boleh kita jadikan sebagai asas perbincangan kita. Wallahu a'lam. Okay, the last question. Ustaz, saya tanya satu benda Ustaz. Saya baca Quran merangkak-rangkak. Tapi dalam bulan Ramadan ni saya cuba baca lah. Melalari. Saya baca satu-satu lah. Ada orang sebut dekat saya kalau kata-kata lebih baik jangan baca Quran tapi baca ayat-ayat lazim. Mungkin ayat tu ayat yang kita dah biasa, mungkin lebih laju. Apa pandangan Ustaz? Maaf, pandangan tersebut ralat dan salah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia merangkak-rangkak membacanya, dia akan mendapat pahala yang berganda daripada yang lancar baca Quran. Tengok, ini motivasi yang Nabi ajar kepada kita. Sebab apa? Dia dapat 2 pahala. Pahala baca Quran 1, yang kedua pahala merangkak tu. Jerih dia nak baca Quran. Orang yang sebut lancar je, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia nya angkat-angkat ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Ni contoh. Dia mengangkat. Jadi pada masa itu dia dapat 2 pahala. Pahala yang nak, iaitulah pahala o'ak tadi, kemudian pahala baca Quran. Jadi Ustaz sarankan, ayo bacalah Al-Quran dan jangan takut nak baca Quran gara-gara kita merangkak pada yang kita tak mahir. Okey, akhirnya Ustaz akan timbulkan soalan. Kalau Ustaz beri kertas kosong sekarang kepada tuan-puan dan Ustaz kata, okey, sila tulis surah Al-Fatihah daripada awal hingga akhir. Agak-agak boleh tulis ke tidak? Tak payah jawab, Ustaz nampak dah.
Gaya duduk ni ada yang boleh tulis, ada yang tak boleh tulis kan. Hadirin, kita dengan Al-Quran dia ada rasa hebat tau. Ada masa kita baca Quran, ada masa kita hafaz Quran, ayat tertentu, ada masa kita beramal Quran, ada masa kita tasmih, ada masa kita tadarus. Dan Alhamdulillah semua kita buat, especially di bulan Ramadan. Cuma satu je dalam observasi Ustaz yang kurang kita buat, ialah menulis semula Al-Quran. Sedangkan ini pahala sangat lumayan. Ini sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidun. Al-Quran yang ada pada hari ini silsilahnya ditulis, kemudian distribute kepada umat Islam sampai kepada kita hari ini. Silsilahnya begitu. Nabi ditulis, kemudian Abu Bakar, Osman ditulis diedar-edar. Ini sunnah ini kita tinggal lama. Sebab kita rasa heavy macam mana tulis Quran. Ustaz membuka Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz di Gombak. Daripada tingkatan 1 bergerak sampai tingkatan 5. Ustaz letak KPI. Selain daripada mereka cemerlang SPM, Hafiz Al-Quran 30 juzuk, antara KPI yang Ustaz letak ialah mereka dikehendaki tamat menulis Al-Quran tulisan tangan 30 juzuk. Supaya ada koleksi peribadi dan rasa puas hati hidup. Boleh claim akhirat kelak, ya Rab, kamu nak suruh apa aku dengan Quran? Nak suruh baca, aku baca. Nak suruh hafiz, aku hafiz. Nak suruh amal, aku amal. Nak suruh tadarus, aku tadarus. Nak suruh tulis, nah aku tulis. Ya Rab, tolong redha kepada aku. Puas hati. Dan untuk orang awam biasa, Ustaz buat dalam bentuk juz 30 dan 8 surah pilihan. Ini ada di hadapan Ustaz. Okey, yang warna kuning Al-Quran 8 surah pilihan. Yang warna hijau ni ialah Al-Quran juz 30. 8 surah pilihan macam Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Juz 30 ni ialah juz Amma Yatasaalun. Konsepnya namanya Al-Quran follow the line. Maksud follow the line ni ialah Al-Quran dicetak secara kabur. Nampak kan dekat? Kalau dekat pun tak nampak. Tandanya tak sempat satu shower lah. Okay, right. Enjoy. Confirm nampak? Confirm nak muka tu sedih. Jadi tugas kita ialah ambil pensel 2B tu, follow the line. Tak tahu habis surah Fatihah, tak tahu habis Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad, sampai ke Amma Yatasaalun. Tak tahu alhamdulillah surah Yasin habis, Al-Waqi'ah habis. Ustaz nak supaya kita berjiwa besar dengan Al-Quran. Petang-petang tulis. Anak tanya, ni Umi tulis apa ni petang-petang? Oh, Umi sedang menulis Al-Quran dah. Wah, gagah statement kan. Jantan bunyi tu. Jantan. Menulis Al-Quran, tu dia. Itu menantu saya lah petang-petang tu, ya Allah rajin. Wah, apa tu? Menulis Quran. Compare dengan tahun lepas kan, tulis juga. Anak tanya, Umi buat apa petang-petang? Inilah anak tu membuka puasa, lukislah muka Upin dan Ipin. Cak ayang punya mak. Yang ni tuan-puan, kita boleh guna, anak-anak kita boleh guna. Ustaz menggunakan konsep dengan anak-anak tahun ni supply and demand. Kos nak raya. Kita selama ni kalau nak raya apa dah, kita supply je. Nak baju raya, supply. Nak duit raya, supply. Demandnya tidak ada. Bagi lemak ke anak. Tahun ni tak. Pusat demand. Nak baju raya boleh. Dengan syarat habiskan juz 30 pada Abi dulu. Abi nak tengok pada malam raya. Demand. Kalau tidak ada baju raya. Siapkan 8 surah pilihan. Kalau tidak ada duit raya. Puas. Barulah kita rasa puas hati tu kita menguasai. Jadi ni abang yang merangkak-rangkak tadi, ramai yang merangkak sebenarnya, pakai golek pun ada ni. Maka biarlah kita buat latihan supaya kita ni Allah redha kepada kita. Itulah rasanya saya nak sampaikan. Jadi kalau tuan-tuan nak, boleh Ustaz dah bawa secukup rasa ni. Berapa harga Ustaz? Ustaz dah bagi hadiah je, tapi kena bayar. Tak mahal, RM10 satu naskah saja. Okey, baik.
Akhir sekali Ustaz ada menumbuhkan tahfiz tadi. Jadi Ustaz nak beritahu pada tuan-puan yang ada anak tahun depan umurnya 13 tahun, tingkatan 1, anda kata berhasrat untuk menghantar anak belajar di Ma'had Tahfiz Integrasi Madil Hafaz, kombinasi antara akademik dengan hafazan Quran, dialu-alukan menjelang 15 Julai. Website kami masa ini kan, tuan-puan boleh ambil informasi di sana tentang tata syarat dia, syarat kemasukan, orang, temuduga dan seumpamanya. Lagi perempuan. Laki dan perempuan komplit dengan asrama. Kat mana Ustaz? Di Lembah Melewat, dekat dengan Taman Melewat, dekat dengan Greenwood. Tak jauh dengan markas PAS. Alang-alang tanya jawab lah kan. Tak jauh. Ada situ kita ada asrama laki perempuan, ada 4 dewan utama, ada 2 makmal komputer dan seumpamanya. Dan pembangunan masih lagi diteruskan. Anda kata tuan-puan nak berhasrat menyumbang, nak pergi zakat dan sebagainya, Pak Ustaz difahamkan semua jutawan kan. Okey, bolehlah bank. Ustaz ada bawa dia punya flyers dia ni. Ini contoh dia. Dan sini juga Ustaz ada bawa flyers untuk umrah. Ustaz dan isteri Ustaz Hafizah Musa akan membimbing umrah di hujung November. Siapa yang berhasrat bolehlah untuk bersama-sama dengan bimbingan Ustaz dan Ustazah. Nah, cukup sepada itu. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya dan menjadi hantu raya. Assalamualaikum.